Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau An-Nur, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk menyambung pelajaran tafsir Al-Quran Karim dalam suratul Maryam, iaitu surah yang ke-19 ayat yang ke-88 ya, ayat yang ke-88. Mungkin tuan-tuan ada handphone yang ada terjemahan tafsir Al-Quran dalamnya, boleh kita kongsi bersama ayat 88 suratul Maryam. Seperti biasa saya bacakan dahulu firman Allah Ta'ala kerana kita berada pada ayat yang akhir daripada surah Maryam dan kita akan khatamkan pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahad min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Sadaqallahul azim. Ayat 88 ya, Allah telah berfirman wa qalu ittakhadhar rahman walada, dan mereka telah berkata yang maha pemurah ya, yakni yang dimaksud yang maha pemurah itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengambil
yakni mempunyai anak. Ini, dan mereka berkata ini golongan kufar, ya, terlindung daripada golongan Yahudi dan Nasrani, ya, yang sentiasa berbalah dalam soal ketuhanan ini, ya. Ya, mereka mendakwa kononnya Nabi Isa anak Tuhan, Maryam isteri atau ibu Tuhan. Jadi ini persoalan-persoalan yang timbul di kalangan mereka. Lalu Allah berfirman pada ayat 88 ini, dan mereka berkata yang Maha Pemurah mengambil ataupun mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar, ya, sangat derhaka, ya. Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu, bumi terbelah dan gunung ganang runtuh. Punca daripada perkataan itu, ya. Kerana mereka mendakwa kononnya Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak, dan tidak layak bagi yang Maha Pemurah mengambil ataupun mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang begitu teliti, begitu halus. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah SWT pada hari kiamat dengan bersendirian, sendiri-sendiri datang bertemu Allah SWT, menghadap, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menetapkan ubudiyah, iaitu penghambaan diri kepada Allah SWT, ya, ini soal akidah ni. Pasal bila disebut saja tentang penghambaan diri ni, ya, ini saya rujuk pada tafsir Ibnu Katsir, ya. Ketika Allah SWT di dalam ayat yang mulia ini menetapkan penghambaan diri ataupun ubudiyah, Isa alaihi salam, dan menceritakan penciptaannya terbit dari Maryam tanpa bapa, maka Allah SWT mulai membahas tentang pengingkaran terhadap orang yang menduga bahawa dia kononnya memiliki anak. Maha tinggi Allah SWT, maha suci Allah SWT, maha bersih Allah SWT. Dialah Allah yang setinggi-tinggi dan seagung-agungnya dari semua perkara itu. Ini Allah Ta'ala mensucikan zatnya ataupun dirinya daripada tuduhan ataupun ideologi yang didatangkan oleh ahli kitab, ya, oleh ahlul kitab terhadap, ya, Yahudi dan terhadap apa Allah SWT tadi. Lalu Allah berfirman lagi, qalu ittakhadha ar-rahman waladan laqad ji'tum, dan mereka berkata Ar-Rahman mengambil ataupun mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan dengan perkataan ini syai'an idda, suatu yang sangat mungkar. Jadi apa pandangan Abdullah bin Abbas, begitu juga pandangan Mujahid, pandangan para mufassirin, iaitu Qatadah dan Imam Malik. Mereka ini berkata iaitu perkara ini adalah merupakan perkara yang sangat-sangat serius, iaitu sangat-sangat berat dan sangat-sangat besar. Perkataan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang kita dapati di saat mereka menyambut hari ini akan berhadapan dengan, ya, dengan kehancuran, dengan gempa bumi, dengan malapetaka yang amat dahsyat. Nauzubillah min zalik. Itu sebab dia dikaitkan tadi, ya, dengan, ya, apa ni kita kata apa, hampir langit pecah kerana ucapan itu, bumi terbelah, gunung ganang runtuh meredum, macam itu, ya. Dikatakan iddah dalam ayat tadi, ya, laqad ji'tum syai'an iddah. Jadi perkataan iddah itu dibaca dengan baris bawah, iddah, hamzah berbaris bawah, ya. Kadang-kadang dibaca dengan adda, boleh baca adda. Serta menyangkanya terdapat 3 bahasa yang masyhur, iaitu bacaan iddah itu lebih masyhur, ya, bagaimana kita baca dalam Quran lah, iaitu qiraat, dari segi qiraatnya.
Seterusnya Allah berfirman, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa taqirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Allah berfirman, hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu, bumi terbelah, gunung ganang runtuh kerana mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah kononnya mempunyai anak. Hampir saja hal itu terjadi ketika terdengar perkataan-perkataan tuduhan bahawa Allah mempunyai anak itu yang keluar dari mulut orang-orang yang sangat-sangat berdosa kepada Allah SWT. Sangat-sangat berdosa kepada Allah Ta'ala kerana mereka mereka ta'zim ataupun mengagungkan kepada Allah SWT dan mengagungkannya, padahal mereka adalah makhluk dan ciptaan Allah SWT. Sedangkan dasar dalam tauhid, iaitu mengesakan Allah SWT, bahawa tidak ada kecuali Allah SWT saja, tidak ada sekutu bagi Allah SWT, dan tidak ada tolok banding, dan tidak ada tandingan, tidak ada memiliki anak dan tidak memiliki teman, dan tidak ada yang serupa dengannya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan dialah yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-istighna'u an kulli ma siwahu, al-iftiqaru ilaihi ma adahu ilaihi. Jadi penekanan dalam ayat ini soal ketuhanan dan soal penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tauhid di sini iaitu mengesakan Allah Taala dari aspek ketuhanan, iaitu Allah tidak berhajat kepada makhluk, sebaliknya makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan uluhiyah. Kemudian yang dikatakan penghambaan diri di sini ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Begitu juga ada tauhid yang ditekankan di sini, iaitu pentadbiran alam. Allah yang mentadbir seluruh alam ini dengan mengatakan tauhid, iaitu mengesakan Allah Taala dari segi pentadbiran alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Sebab itu dalam pepatah Arab ada menyebutkan, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Ini pepatah Arab, bait syair ada sebut. Dan di dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahawa Allah adalah Maha Esa. Tengok aja apa saja. Bukit Bukau, Gunung Ganang, lautan, daratan, kejadian bukit bukau, laut kejadian tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, hatta walau pada tubuh badan kita sendiri pun semuanya ada tanda-tanda kita mengesakan Allah SWT, Maha Esa. Ad-Dhahhak berkata, takadu samawati yatafarna minhu, itu hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu. Ucapan yang mengatakan Allah Ta'ala itu apa? Mengambil anak atau mempunyai anak, iaitu hampir terpecah, berhamburan dikarenakan keagungan Allah. Kerana keagungan Allah tercemar dengan sebab dituduh kononnya mempunyai anak. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam berkata, bumi terbelah disebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi terbelah disebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan gunung ganang pula roboh, dan gunung ganang pula roboh, roboh meredumlah kita kata, berpunca daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga. Ibnu Abbas mengatakan hadman itu hancur luluh. Sa'id bin Jubair berkata haddan itu iaitu sebahagian demi sebahagian
hancur luluh, berhentakan berturut-turut. Kalau kita tengok gunung tu dia jatuh, kemudian meredum lagi bahagian atas, lagi satu tingkat lagi dia meredum macam itu. Itu tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah menafikan, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak layak bagi Allah SWT yang Maha Pemurah mengambil ataupun mempunyai anak, iaitu tidak patut dan tidak layak bagi Allah SWT kerana keagungan dan kebesarannya. Tidak ada satu makhluk yang sebanding dengannya, kerana seluruh makhluk adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lagi, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda. Tidak seorang pun yang berada di langit dan tidak seorang pun yang berada di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Maknanya setiap individu akan bertemu dengan Allah di padang mahsyar selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka, bilangan mereka, jumlah mereka Allah dah tentukan, dan menghitung mereka dengan perhitungan yang begitu teliti, begitu halus. Innallaha latiful khabir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha halus ilmu pengetahuannya. Iaitu sesungguhnya Allah maha mengetahui jumlah mereka sejak mereka diciptakan hingga ke hari kiamat. Pada ayat yang lain disebut, laqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin, telah terdahulu catatan kami bagi setiap hamba-hamba yang diutuskan ke alam maya ini, dalam ilmu pengetahuan, baik lelaki maupun kaum perempuan. Kecil, sama ada dia kecil maupun dia besar sekalipun. Kullum atihi yaumal qiyamati farda, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan bersendirian, sendiri-sendiri jumpa. Iaitu tidak ada yang menolong dan melindungi kecuali Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghukum makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Dia adalah Tuhan yang Maha Adil, yang tidak akan menzalimi walau seberat biji sawi pun. Dia tidak menzalimi, dan juga tidak menzalimi walau seorang pun. Itu semua kita ambil pengajaran daripada ayat 88 hingga ayat 95 tadi. Seterusnya Allah berfirman lagi, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kalau tadi Allah bercerita tentang golongan yang kufar ataupun golongan yang derhaka, yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak sabit bagi Allah SWT, itu tadi kita dah terangkan. Quran dia akan datangkan pula cerita tentang orang yang beriman pula. Itu kaedah Quran dia macam itu. Lepas dia bercerita tentang neraka, cerita tentang syurga. Lepas dia bercerita tentang golongan yang derhaka, dia akan ceritakan golongan yang beriman, yang bertakwa, macam itu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang timbul bila kita beriman kepada Allah
bila kita beramal soleh, ya, kelak Allah Maha Pemurah itu akan menanam bibit-bibit kasih sayang di dalam hati mereka yang beriman dan beramal soleh. Ya, bila kita kenang-kenangkan, ya, orang yang bukan Islam, kita kenangkan saudara kita yang meninggal dunia, kita mengenangkan di saat-saat kita nak menyambut Ramadan, ramai yang pergi, ya. Jadi itu perasaan kasih sayang timbul, perasaan sedih pun ada. Ya, ini Allah hunjamkan bagi mereka-mereka yang beriman, bagi mereka yang beramal soleh, amal yang baik-baik belaka, ya. Allah Taala hunjamkan di dunia lagi, Allah Taala dah hunjamkan, apatah lagi di akhirat. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, bahasa kamu. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bil muttaqin wa tunzira bi qauman ludda. Maka sesungguhnya telah kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasa kamu, iaitu bahasa Arab lah, ya, bahasa syurga, agar kamu dapat memberi khabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu dapat memberi peringatan dengan Al-Quran itu kepada kaum yang membangkang, yang menderhakai terhadap Quran, macam itu. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ya, di sini dalil menunjukkan bahawa perlu kita menyampaikan kalimat-kalimat Allah ini supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang saja dari mereka, atau kamu dengar suara yang samar-samar? Kita dengar dia punya suara tu, ya, suara penderitaan umat-umat zaman silam, ya. Melalui mana? Rakaman, melalui apa kita tak tahulah. Ini ayat ni ada simbolik ni, ya. Jadi Allah mengkhabarkan kepada kita semua bahawa dia menanamkan kepada hamba-hambanya, dia menanam, dia memasukkan ke dalam hamba-hambanya kaum mukminin yang beramal soleh, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ya. Dan suratul Asr ada sebut. Allah mengkhabarkan bahawa dia menanam kepada hamba-hambanya kaum mukminin yang beramal soleh, iaitu amal-amal yang diridai oleh Allah SWT dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada penyelewengan tentang amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita kena belajar hadis supaya kita terus berada di atas landasan yang lurus, sebagaimana yang kita doa dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim tu, ya. Allah mengkhabarkan bahawa dia menanamkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin yang beramal soleh, iaitu amal-amal yang diridai oleh Allah dengan mengikuti syariat Muhammad. Betapa kita rindu untuk menghadapi Ramadan dengan amal-amal soleh yang berganda-ganda pahalanya di dalam bulan Ramadan. Segenap aspek kesabaran ada di dalam bulan Ramadan, dalam puasa, menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, menahan timbulnya api dahaga. Dia membakar segala dosa-dosa, sebab itu namakan Ramadan. Dia akan menanamkan bagi mereka itu, orang yang beriman, di dalam hati hamba-hambanya yang soleh, perasaan cinta dan kasih sayang. Itu ditanamkan oleh Allah Ta'ala, perasaan kasih sayang itu. Rasa sedih, kehilangan, ya, hilang di kalangan kawan-kawan kita yang tak hadir berjemaah, kita rasa sedih, kita rasa rindu macam itu, ya. Akhirnya dapat berjumpa balik, ya, pamit. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan didoakan sihat walafiat semua sahabat-sahabat kita yang berada dalam keadaan sakit, ya, diberi kesembuhan, di dalam penderitaan diberi
kemudahan membuat rawatan, ya, tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Jadi dalam doa kita pun kalau kita tengok memenuhi kasih sayang, sebab kita sebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada sahabat-sahabat yang betul-betul, itu sebab kalau tuan-tuan belajar kitab bimbingan mukmin, dia akan terangkan macam mana hubungan persahabatan yang menjadi erat sehingga mendoakan saudaranya. Ada di kalangan salafus salih, dalam sujudnya saja dia menyebut nama, ya, nama teman-teman dia sampai 70 orang, sebut nama. Macam mana boleh timbul keadaan seumpama itu kalau tidak melalui firman Allah Ta'ala seumpama ini yang menanamkan bibit rasa kasih sayang, rasa kasih cinta, rasa hubungan yang baik, macam itu. Dan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi daripada menimbulkan masalah. Betul tak? Pasal kita ni membina hubungan persaudaraan, ya. La aqwa rabitah illa rabitatil Islam. Tidak ada pertalian yang paling kukuh dalam dunia ni melainkan pertalian agama Islam. Ummatan wahidatan litakunu syuhada'a 'alan nas, merupakan satu umat yang mana umat yang satu. Walaupun dipisah melalui negeri-negeri, walau dipisah dengan peta dunia, namun hubungan persaudaraan umat Islam adalah satu. Ummatan wahidatan, umat yang satu. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kita semua menjadi saksi kepada seluruh manusia di alam maya ini, ya. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan jadilah Nabi Muhammad pula menjadi saksi ke atas kita. Itu semua ada saksi-saksinya, ya. Allah akan menanam bagi mereka di dalam hati hamba-hamba yang soleh perasaan cinta dan kasih sayang. Ini suatu perkara yang mesti dan harus sewajarnya. Penjelasan hal tersebut terdapat dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berbagai-bagai aspek. Imam Ahmad Ibn Hanbal telah berkata, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi telah bersabda. Ini dia punya dalil, ya, tentang macam mana Allah Ta'ala menghunjam rasa kasih sayang. Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'hibbu qala fayuhibbu Jibril qala summa yunadi fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu qala fayuhibbuhu ahlus sama summa yudha'u lahu al-qabulu fil ardi wa innallaha idza abghada 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibril inni ubghidu fulanan fa'abghidhu qala fayubghiduhu Jibril summa yunadi fi ahli samai innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu qala fayubghiduhu ahlus sama summa tuda'u lahul baghda'u fil ardi. Masih baiklah, tak panjang hadis. Panjang tadi mau bangun seorang-seorang, ya. Tapi baca cepat-cepatlah, ya. Rupanya baca hadis tak payah berlagu. Kalau baca lagu lagi dahsyat, ya. Jadi kita baca Bukhari tu orang kata melesut baca, biar dia mahir bahasa Arab, ya. Sebab itu kepakaran bahasa Arab ni kadang-kadang bukan pada orang Arab, ada pada orang yang bukan Arab, betul tak? Macam Syekh Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, semua bukan orang Arab, ya. Kita kalau pulun-pulun. Sebab itu Nabi pernah berkata, tidak dikatakan Arab bapaknya Arab, maknya Arab. Yang dikata Arab ialah orang yang cakap Arab. Jadi hari-hari kena cakap Arab lah. Assalamualaikum, kaifaluka, sabal khair, kaifasiha, tayyib. Tanya-tanyalah bahasa Arab, ya. Jadi berbalik pada hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai seseorang hamba, kita tak tahu di kalangan kita ni siapa yang Allah cintai, kita tak tahu, ya. Kita tak tahu. Kalau tahu senanglah, bakak-bakak bawa air botol lah, minta dia jampi kan, ya. Orang yang disayangi oleh Allah kan.
Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, dan dia lalu berfirman kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan dia berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu seluruh penghuni langit pun akan mencintainya. Nampak? Ini dalil datang daripada mana ni? Daripada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Ini hadis sahih ni ya. Kemudian diletakkan baginya penerimaan di muka bumi, maka dia ni diterima sebagai penduduk bumi yang disukai oleh penduduk bumi kepada dia ya. Itu sebab kita ni kalau boleh ya, jangan kita menyakitilah makhluk di muka bumi ni. Sebab kalau kita menyakiti makhluk yang ada di bumi, maka ya, man la yarhamu man fil ardi la yarhamuhum man fis sama. Siapa yang tidak belas kasihan kepada makhluk yang ada di bumi, nescaya dia tidak dibelas kasihani oleh makhluk yang ada di langit. Al malaikatu yata'azza bima yata'azza bihin nas. Malaikat itu menderita dengan apa yang dideritai oleh manusia. Ya. Cuba tengoklah ya, orang-orang yang menyakiti umat Islam selama ini. Allah Ta'ala tunjukkan dia dengan dia dah berperang sama-sama dia ya, kalau tak betul-betul ya, na'udzubillah min zalik, malah petaka menimpa ya. Sebab itu pecah belah dalam Islam hukumnya haram. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu tadi tentang orang yang dicintai oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia membenci seseorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril dan lalu berfirman kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, aku membenci si fulan, maka bencilah dia." Lalu malaikat Jibril pun membencinya dan memanggil penghuni langit sambil berkata, "Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia." Lalu penghuni langit pun membencinya. Kemudian diletakkan baginya kemurkaan di muka bumi. Hidup di bumi tak ada berkat. Na'udzubillah min zalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhail daripada Suhail daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dan begitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Jurayj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, hadis ini hadis sahih, boleh buat hujah, boleh disampaikan ya. Jadi Ali bin Abi Talhah pernah berkata dari Abdullah bin Abbas mengenai firman Allah, "Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda," itu kelak Allah SWT akan menanamkan, kelak Ar-Rahman itu, iaitu Allah SWT akan menanamkan di dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ia berkata perasaan yang dikatakan kasih sayang itu ialah perasaan cinta. Mujahid pula mengatakan bahawa ya, Imam Mujahid berkata dari Abdullah bin Abbas, pakar tafsir Al-Quran yang telah diiktiraf oleh Nabi SAW ya, Nabi doakan dia, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil, iaitu Abdullah bin Abbas. Perkataan "saya ja'alulahumur rahmanu wudda" itu kelak Ar-Rahman akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang, yang mana Abdullah bin Abbas berkata perasaan cinta di dalam hati manusia di dunia. Perasaan kasih sayang, Allah hunjamkan perasaan kasih sayang ya. Maknanya tak mudah nak ya, kutuk mengutuk, cela mencela, maki hamun, bergaduh, berkelahi, bersenggit, tak bersefahaman. Tak mudah nak berlaku macam itu. Dia lebih cenderung kepada kasih sayang ya. Dia mendoakan, dia suka menggembirakan ya, dia jaga hubungan yang baik ya. Kerana hubungan ada berapa tuan-tuan? Ada 3 kan. Pertama, hubungan antara kita dengan Allah SWT, hendaklah kita sangka baik. Walaupun dia bagi kita sakit ke apa ke, kita kata Allah nak mengkifarahkan dosa, Allah nak meninggikan darjat martabat kedudukan kita dalam syurga macam itu. Kita tak boleh kata Allah zalim ya.
Sebab itu Nabi pesan, jangan meninggal dunia di kalangan kamu melainkan hendaklah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan cinta di dalam hati manusia di dunia itu yang dikatakan saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Sa'id bin Jubair berkata dari Ibnu Abbas, iaitu yang dimaksudkan dengan kelak Allah SWT akan menanam dalam hati mereka rasa kasih sayang itu, iaitu mencintai mereka dan menanam rasa cinta kepada mereka, iaitu kepada makhluknya yang beriman. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan Dhahak dan lain-lain. Itu kita merujuk pada pakar-pakar tafsir dalam Jadi Qatadah berkata, dahulu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, khalifah Islam Abu Bakar, Umar, Uthman, khalifah Islam yang ketiga ada pernah berkata, tidak ada seorang hamba pun yang mengamalkan satu kebaikan atau satu keburukan kecuali Allah memakaikan selendang amalnya itu, kata Uthman bin Affan. Saya ulang sekali lagi, tidak ada seorang hamba, kita ni lah seorang hamba yang muslim tak kira sama ada muslim, asalkan hamba Allah Ta'ala lah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengamalkan sesuatu kebaikan atau satu keburukan kecuali Allah SWT akan memakaikan selendang amalnya itu. Ada selendang dia, amalannya itu. Fa innama yassarna, maka sesungguhnya kami telah memudahkan, iaitu Al-Quran, bilisanika, dengan bahasa kamu hai Muhammad. Bahasa apa? Quraisy, bahasa Arab Quraisy iaitu bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang sempurna dari segi dialek, dari segi telu, dari segi fasahahnya, dari segi daripada ibarat ayatnya, semuanya adalah yang paling sempurna sekali Allah Ta'ala jadikan. Litubashshira bil muttaqin, agar kamu dapat memberi khabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ada satu tugas, memberi khabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Ini cara Allah Ta'ala mendidik Nabi Muhammad dengan menggunakan dalil Quran untuk menjadikan sebagai sumber dakwah Nabi SAW, kerana Nabi tidak pernah berdakwah secara kekerasan. In kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, jikalau engkau keras wahai Muhammad, jikalau engkau bengis ya Muhammad, nescaya akan bertempiaran larilah sahabat-sahabat kamu daripada kamu. Iaitu orang-orang yang menyambut seruan Allah dan membenarkan para rasulnya. Itu yang dimaksudkan dengan litubashshira bihil muttaqin tadi, memberi khabar gembira kepada orang yang bertakwa. Fatunzira bi qauman ludda, dan memberi peringatan kepada kaum yang menentang, yang membangkang, iaitu kaum yang berpaling tadah dari menerima kebenaran dan cenderung ke arah kebatilan. Seterusnya ulama lain berkata kauman ludda itu iaitu ialah telinga-telinga hati yang tuli, buta, tuli, telinga yang tuli, tak pekak badak lah orang kata, tak mendengar. Kita macam tu, bahasanya agak kasar sikit. Ada setengah ulama menterjemah kauman ludda itu iaitu telinga-telinga hati. Dia tak kata telinga yang dekat kepala ni, dia kata telinga yang ada di dalam hati yang tuli. Al-Aufi berkata, meriwayat daripada Abdullah bin Abbas, kauman ludda itu iaitu orang-orang yang durhaka. Itu pandangan Abdullah bin Abbas. Demikian diriwayatkan oleh Laits bin Abi Sulaiman dari Mujahid. Ibnu Zaid berkata al-ludda al-aladdu itu, ludda itu diambil perkataan daripada al-aladdu, adalah orang-orang yang sangat-sangat zalim. Dan dia membaca firman wa huwa aladdul khisam. Dalam suatu Baqarah ada perkataan itu, Ini suatu Maryam, dan suatu Baqarah ada perkataan wa huwa aladdul khisam, padahal ia adalah penentang yang paling keras, yang paling kita kata yang paling bengis, yang paling garang.
Seterusnya Allah berfirman lagi, wa kam ahlakna qablahum min qarn, dan berapa banyak telah kami binasakan umat sebelum mereka, iaitu umat-umat yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasulnya. Ini ayat ni menakutkan perkataan yang kononnya menuduh Allah Ta'ala tadi beranak. Allah tidak layak mempunyai anak, ya. Sebab itu di sini disebut wa kam ahlakna qablahum min qarnin, dan berapa banyak telah kami binasakan umat sebelum mereka, iaitu umat-umat yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasulnya. Lantas Allah berfirman, hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar, iaitu apakah engkau melihat salah seorang di antara mereka atau mendengar samar-samar dari mereka. Abdullah bin Abbas, Abu Aliyah, Akrimah dan Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhahhak Ibn Zaid berkata, iaitu mendengar suara, yang dimaksudkan dengan rikza itu ialah iaitu mendengar suara. Al-Hasan Al-Qatadah berkata, apakah engkau melihat seseorang atau mendengar suara? Menurut asal bahasa adalah suara ataupun suara yang pelan, ya. Jadi penyair Arab berkata, fatawajjasat rikzal anisi fara'aha an zahri ghaibin wal anisu saqamuha. Ia mendengar suara halus lembut yang membuatnya terperanjat, suara dari balik yang tak nampak, dan yang lembut itulah penyakitnya, ya. Itu pepatah Arabnya, ya. Jadi kita telah khatam surah Maryam ini, dan kita akan masuk pada surah Taha pada pelajaran yang akan datang, ya. Jadi kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu kembali insya-Allah. Mohon ampun dan maaf kalau terdapat salah dan silap. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah, warfa'na al bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa' wal fahsya' ma zahara minha ma batan an baladina dha khassa an biladil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa shamatatil 'ada. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad.